Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 祝你亲爱的弟兄姐妹们平安。 Oleh anugerah Tuhan kita bisa sehat hari ini dan kita bisa datang beribadah di rumah Tuhan. 是因为主的恩典，使我们今天可以健康的身体来到他的殿中来崇拜他。 Minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup yang diubahkan oleh Injil. 那今天上午我们要思想的主题是被福音更新的生命。 Mari saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. 我们一起来阅读上帝的话语，是取自新约罗马书第12章第1到第3节。 Ayat ini akan dibaca di dalam versi bahasa Mandarin saja. 罗马书的第12章第1到第3节是以华语来念。 新约罗马书第12章第1到第3节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 我凭着所赐我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。 Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. 祝你亲爱的弟兄姐妹们， Ayat yang barusan kita baca tadi adalah mungkin di antara kita ada yang sudah menghafalnya. 我们刚才所读的那段经文，可能在位的弟兄姐妹们有许多都已经可以背了。 Karena ayat ini adalah ayat yang begitu indah bunyinya. 因为这段经节是那么的美好、好听。 Bapak Ibu, seseorang yang setia mengasihi Tuhan belum tentu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 一个人忠心跟随主，但是他不一定是真正爱主的。 Karena kadangkala seseorang mengasihi Tuhan dalam tanda petik karena ingin mencapai tujuan hidupnya sendiri secara 那 pribadi. 一个人他跟随主，他要爱主，是为了要达到他自己在生活里面所要得到或者达到的目的。 Kalau bahasa dunia mengatakan seseorang ada yang setia kepada Tuhan karena ingin memanfaatkan Tuhan. 有的人是说，一个人忠心的跟随主，是为了要利用主。 Seseorang ingin menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuannya dan bukan sebaliknya, menjadikan dirinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan Tuhan. 有的人想利用主来达到他的目的，而不是把自己献上成为器皿，让主来使用。 Nah, hal ini bisa terjadi ketika seseorang tidak memahami apa itu artinya kemurahan. 那这件事情会发生，如果一个人不知道什么是主的怜悯。 Di dalam bagian ini Paulus mengatakan demi kemurahan Allah. 那在这里，使徒保罗也告诉我们，他说， Demi kemurahan Allah aku 我以神 menasihatkan 的慈 kamu. 悲劝你们，就是神的慈悲。 Jadi kalau dibaca dari Roma pasal 1 ayat 11, semua itu adalah menceritakan bagaimana kasih karunia Allah yang memenangkan, menyelamatkan orang-orang tidak layak seperti kita. 那如果我们看从罗马书开始的第1章到第11章，述说了上帝的慈悲、上帝的怜悯怎么样拯救了我们这些罪人。 Dan karena itu di dalam ayat ini Paulus menasihati demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. 一直在这里，在第12章的开始的时候，他就说：“我以神的慈悲劝你们。” Seseorang yang memahami, mengalami kemurahan Allah, 一个已经经历到主的慈悲的人， maka otomatis tidak harus dipaksa, maka ia akan rela untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. 我们不需要勉强他去献上他的生命，他会自愿的把自己的生命献上给主。 Ayat yang kita baca ini tadi khususnya ayat 1 dan 2. 刚才我们所读的第12章的第1节和第2节，特别是第1节和第2节。 Ayat ini ingin mengingatkan kita 这些经节再次要
提醒我们， bahwa kita dipisahkan untuk menjadi persembahan bagi Allah. 主已经把我们分别开来，成为美好的祭物。 Dan ayat yang kedua itu ingin menjelaskan bagaimana cara supaya kita hidup bagi Allah. 那第一节就是主把我们分别为圣，然后第二节是使徒保罗教导我们怎么样为主而活。 Nah, ketika Paulus berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan. 那使徒保罗说，我以神的慈悲劝你们将你身体献上，当作火祭，是圣洁的，是神所喜悦的。 Di sini Paulus memberikan ada 3 karakteristik ketika kita ingin memberi persembahan hidup kepada Tuhan. 那就是在这里，奉献给神的生命有3个的特征。 Ya, kata hidup di sini seringkali orang mengkontraskannya dengan persembahan korban yang sudah mati di dalam perjanjian lama. 那有许多人把这个活的意思印尼文的 hidup 就是活的意思，跟在旧约里面奉献的那个祭物，就是所有的动物的祭物，死的动物的祭物，成为相等的。 Ketika memberi persembahan korban, lalu korban itu disembelih kemudian mati. 当在旧约里面，当一个人要献祭的时候，他要把这个祭物杀掉。 Lalu ada yang memaknai persembahan yang hidup adalah diri kita sendiri. Selama kita hidup, kita harus menjadi persembahan yang terus-menerus hidup bagi Allah. 但是其他的人这样认为，这个活的意思就是我们是在上帝的面前是一个活的献祭，我们要在生命里面不断的为主而活。 Tetapi sebenarnya ketika Paulus ingin mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 但是当使徒保罗劝勉我们说要将你们的身体献上当作火祭的时 itu 候， maknanya adalah kita memberi persembahan hidup yang sudah mati bagi dosa dan kemudian hidup bagi Kristus. 那意思是说我们要献上我们已经为罪恶而死的生命，然后我们愿意为主而活的这个生命活出来。 Kita sudah mati bagi dosa-dosa kita, namun melalui kebangkitan Kristus kita hidup kembali. 我们已经为了我们所有的罪恶而死，但是因为神，因为主耶稣基督，我们可以为主而活。 Secara sederhananya adalah 那简单的来说是这样的。 memberi persembahan tubuh yang hidup adalah kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. 那Kita mati bagi dosa dan hidup bagi 我 Allah. 们要献上我们的生命成为火祭，献身体成为火祭，就是说我们为罪恶而死，为神而活。 Kita tidak akan pernah bisa mempersembahkan tubuh yang hidup kepada Allah ketika kita masih terus hidup bagi dosa. 那我们无法把我们活着的这个身体献上给主，如果我们仍然活在我们的罪恶当中。 Ada banyak orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. 有很多人都经历到主的慈悲， Maka dia rindu juga untuk hidup bagi Allah. 他们也很渴慕的为主而活。 Tetapi yang berat adalah bagaimana dia mati bagi dosa. 但是最难的一件事情就是为他怎么样能为罪而死。 Mati bagi dosa adalah di mana kita harus setiap hari mati terhadap keinginan kita, kedagingan kita, dan segala hal yang bertentangan untuk bisa hidup bagi Allah. 那为罪而死的意思就是我们每一天都要为我们自己的私欲、我们自己的情欲、我们自己所喜欢做的一切，那是跟上帝的旨意是矛盾的而死。 Bapak Ibu yang terkasih, 主内亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita sudah mengikut Kristus 当我们已经跟随了主， dan ketika kita masih membiarkan diri kita melakukan dosa-dosa kita yang lama sebelum kita percaya, 但是我们还仍然去犯，当我们还没信主所犯的罪的时候， maka kita tidak akan pernah bisa mempersembahkan tubuh yang hidup kepada Allah. 那我们就永远无法把我们这个身体献上成为活祭。 Memang sebuah proses untuk memberi persembahan yang hidup. 因为我们要献上我们的身体成为活祭，是要有一个过程的。
Tetapi ketika kita sudah menjadi milik Allah, 但是当我们已经成为属于神的， maka ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita 那在我们每个人心里有圣灵， yang memampukan kita untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. 它能使我们为罪而死，为上帝而活。 Saya tidak mengerti di dalam hal-hal apa selama ini kita masih terus-menerus hidup di dalam dosa dan belum mati di dalamnya. 我不知道在位的弟兄姐妹们和我是如何仍然活在我们的以前的罪恶当中。 Tentunya sebelum percaya Kristus ada kebiasaan, ada tabiat-tabiat yang kita sering lakukan dulunya. 那当然，在我们还没信主的时候，有很多的坏的习惯、坏的性格，我们拥有的。 Atau mungkin ada kedagingan di dalam diri kita, rasa ego, rasa aku yang besar. 或者有属肉体的情欲，而且很自私的心。 Untuk bisa mempersembahkan tubuh yang hidup, kita harus mati dengan itu semua. 那如果我们要献上身体成为活祭的话，我们要为这所有的一些死去。 Kemudian karakteristik yang kedua adalah kudus. 那第二个特征就是圣洁的生命。 Kudus di sini adalah dipisahkan. 那圣洁的意思就是把这些分开来， Dipisahkan untuk hidup bagi Allah. 就是把它分别为圣，为上帝而活。 Bapak Ibu yang terkasih, untuk dipisahkan supaya hidup bagi Allah adalah supaya kita bisa mempersembahkan yang ketiga karakteristik tadi. 那我们要被分开来，就是分别出来，是为了我们能够献上蒙神喜悦的生命。 Kudus itu ibarat mata uang, koin, ada dari dua sisi. 那这个圣洁就好像我们的硬币一样。 Ketika kita mati bagi dosa, 当我们为罪而死， maka kita baru bisa mempersembahkan tubuh yang hidup kepada Allah. 那么我们才能够将我们活的这个身体成为一个活祭给上帝。 Dan kemudian status kita sebagai orang kudus, 然后我们的身份是一个圣洁的人， kita telah dikuduskan oleh Kristus. 是基督使我们分别为圣的。 Itu artinya kita juga harus tetap menjaga kekudusan hidup kita di hadapan 那 Tuhan. 也是说，我们要仍然保持着、维持着我们的圣洁。 Itu artinya kita dipisahkan dari keduniawian. 那就是说，我们已从属世的事情分开来了。 Kita harus dipisahkan dari cara-cara hidup duniawi orang yang tidak mengenal Tuhan. 我们要与那些还没有信主的人、属世的人的当中隔离出来。 Ibarat uang koin dengan dua sisi, 就好像硬币，它有两面。 bahwa seseorang tidak bisa hidup bagi Allah tanpa dia hidup kudus. 那一个人他没办法为主、为上帝而活，如果他没有圣洁的生活。 Bahwa seseorang juga tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang kudus sebelum ketika dia juga tidak bisa memberi yang ketiga nantinya berkenan. 那一个人也无法过一个圣洁的生活，如果他没有做到这个第三个特征，就是得到神喜悦的。 Banyak orang ingin memberi persembahan yang hidup tetapi tidak ingin hidup kudus. 很多人他们愿意献上身体为活祭，但是他们不愿意去圣洁的生活。 Bagaimana kita terus-menerus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus? 那我们一天接一天的被圣灵更新。 Bagaimana kita terus-menerus disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Kristus? 那我们会一天比一天的更形象主耶稣，因为圣灵的动工。 Bagaimana kita memberi diri kita untuk terus dibentuk dan tidak stagnan? 我们怎么样献上自己，让主陶造我们，而不是像现在的我们一样？ Karena hanya dengan cara demikian kita bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan. 因为只有那样，我们才能够把我们就是身体献上，成为活祭。 Apa itu berkenan? 那讨属喜悦或者讨神喜悦是什么呢？ Berkenan adalah sebagai akibat ketika kita sudah mempersembahkan tubuh yang hidup dan kudus. 那讨神喜悦，就是因为我们已经献上身体，成为一个活祭，
才有能够讨主喜悦。 Sebelum kita hidup bagi Allah dan mati bagi dosa, 在我们还没有第一点，我们为罪而死，而且为神而活。 dan sebelum kita juga memiliki kehidupan yang kudus yang terus-menerus diperbarui, 而且在我们还没有一个圣洁的生命，就是不断的让圣灵来更新我们， maka kita tidak bisa memberi persembahan hidup yang berkenan. 那么我们绝对无法献上讨神喜悦的生命。 Persembahan hidup yang berkenan ini adalah sebagai dampak hasil ketika kita memberikan persembahan tubuh yang hidup dan kudus. 那这个讨神喜悦是因为我们已经以活着的生命，就是我们身体献上活祭，成为活祭献上的，还有过了圣洁的生活，它的后果才有那个得到神喜悦的生命。 Jadi Bapak Ibu, ayat yang pertama ini mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan untuk hidup bagi Allah. 那所以在这第一节里面，我们清楚知道，主要拯救我们是为了让我们为他而活。 Ayat yang kedua, 那第二节， ketika Paulus berkata, kamu jangan serupa dengan dunia ini, 当使徒保罗说你不要效法这个世界， maka di dalam bahasa Alkitab sebenarnya ayat 2 itu ada satu yang tidak diterjemahkan. 那其实在这个第二节里面还有一个词没有翻译出来， Di dalam versi Alkitab bahasa Inggris, 就是在英文的圣经里面， di sana kata Yunani diterjemahkan dengan kata dan. 在英文的里面，从那个希腊文就是原文，圣经的原文翻译出来是和的，有一个和的字。 Tetapi di dalam bahasa Indonesia kata itu tidak muncul. 但是在印尼文的翻译里面，圣经的翻译里面没有这个词。 Kata dan ini di dalam bahasa Alkitab memakai kata kai, 那在原文里面用的是盖的， memiliki beberapa fungsi. 这个和或者原文里面是盖是有几个用处的。 Selain fungsinya adalah menambahkan, 除了它的作用是为了要增加， tetapi sebagai kata sambung bisa juga berfungsi untuk menjelaskan. 但是为了这个连接词，它也是为了要去解释。 Jadi boleh kita memaknai bahwa ayat yang kedua itu adalah untuk menjelaskan. 那就是我们也可以这样的理解，第二节是为了要解释 Ayat yang pertama. 第一节。 Ayat yang pertama itu intinya adalah kita dipisahkan untuk hidup bagi Allah. 那第一节的主要的意思就是我们被分别出来，就是分别为圣，为了要为神而活。 Dan kalau makna kata tadi untuk menjelaskan kata sambungnya itu dan berarti ayat yang kedua itu menjelaskan bagaimana caranya kita hidup bagi Allah. 那就在第二节原文里面有一个和的词，这意思就是要解释怎么样我们才能够为神而活。 Dalam ayat yang kedua itu Paulus mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. 那在第二节里面刚开始的时候，使徒保罗说不要效法这个世界。 Jadi cara kita untuk bisa hidup bagi Allah adalah jangan serupa dengan dunia ini. 那我们能够为神而活，第一个方法就是不要效法这个世界。 Bagaimana kita tidak serupa dengan dunia ini adalah kita harus, Paulus mengatakan, berubah oleh pembaharuan budi. 那使徒保罗所强调的就是，我们怎么样才能够不效法这个世界，就是要心意更新而变化。 Di dalam bahasa Alkitabnya di sana, kata budi itu sebenarnya dimaknai dengan kata akal, berubah pikiran. 所以在原文里面，其实它不是单单是印尼文的那个不地，但是它是说我们的理智、我们的理性。 Jadi seseorang itu bisa berubah di dalam tindakan ketika pola pikirnya, paradigmanya udah berubah. 那一个人他的作为会改变，是因为他的想法、他的理智、他的理性、他的知识改变了。 Jadi Paulus mengatakan bahwa cara satu-satunya untuk hidup bagi Allah, kita harus berubah di dalam cara berpikir kita, tidak lagi berpikir dengan cara duniawi. 那使徒保罗要说的就是，我们如果要
不效法这个世界，唯一的方法就是在我们的思考方式里面要有改变。 Bagaimana ciri hidup yang telah diubah oleh Injil? 那被福音所更新的这个生活的方式是什么样呢？ Yang pertama adalah 那第一个是 tidak lagi berpikir duniawi, itu adalah merupakan wujud penyerahan diri kepada Allah. 那不按属世的方式思考，就是将自己献给神的一种表现。 Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak orang ketika dia sudah mengikut Kristus, 有许多人，当他们已经跟随了主之后， tetapi belum melepaskan dirinya dengan hal-hal duniawi. 但是他还没有放弃那些在他里面属世的所有的一切， Bahkan cara berpikir pun masih tetap sama. 甚至他的想法跟之前是没有两样的。 Jadi Paulus mengingatkan kita, kita tidak boleh lagi serupa dengan dunia, tapi cara berpikir kita harus berubah. 所以使徒保罗告诉我们，我们不要效法这个世界，我们的想法要有改变。 Sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana, itu bukan lagi menjadi tujuan kita, tetapi paradigma kita harus bisa menilai, memandangnya dengan cara berpikir rohani. 那一个属世的或者暂时的事情，我们不可以注重在那边，但是我们要以我们里面的想法思考去行事。 Sangat ironis bila seseorang sudah mengikuti Yesus, tetapi pola pikirnya masih pola pikir dunia. 那很悲观的一件事情，就是当一个人已经跟随了主，但是他的想法还是属世的想法。举一个例子， Melayani Tuhan, mentaati Tuhan, setia kepada Tuhan, itu adalah rohani. 侍奉主，顺服他的命令，不断的去执行他的旨意，是一个属灵的事。 Tetapi ketika seseorang berpikir 但是当一个人有这样的想法， melayani Tuhan, mentaati Tuhan, setia kepada Tuhan, supaya diberkati, supaya semakin banyak cuan, itu sudah duniawi dan pola pikir duniawi. 如果一个人想，他要爱主，他要顺服主，他要对主忠心尽忠，只是为了自己的利益，那就是属世的想法。 Memberi persembahan adalah rohani. 奉献给上帝，是一件我们给上帝奉献是一件属灵的事， Melayani Tuhan adalah rohani. 侍奉神是一件属灵的事。 Tetapi ketika seseorang sudah berpikir, aku memberi persembahan, aku melayani supaya aku semakin diberkati, semakin sukses, itu sudah pola pikir duniawi. 但是如果一个人想有这样的想法，我要侍奉主，我要奉献给主，是为了主更多的赐福给我，这也已经是一个属世的想法了。 Bagaimana cara kita mempersembahkan hidup yang berkenan, pola pikir kita pun harus diubah. 所以，如果我们要献上一个得到神喜悦的这个身体为活祭的时候，我们所有的想法思想要有很大的改变。 Nah, selain ciri yang pertama ini, ciri hidup yang telah diubahkan oleh Injil, ciri yang kedua adalah 那第一个这个就是被福音更新的生命的特征。那第二个的是什么呢？ tidak berpikir duniawi berarti berpikir dari perspektif kekekalan. 那不按这个属世的方式来思考，就意味着我们要从永恒的角度来看待事物。 Ketika Paulus berkata, kamu jangan serupa dengan dunia ini. 当时的保罗对我们每个人说：“你不要效法这个世界。 Kata dunia di dalam bahasa Yunani ada beberapa. 这世界在希腊文里面有几个词可以使用来代表这个世界。 Kata yang dipakai Paulus di sini adalah kata aion. 在使徒保罗所用的这个希腊文的原文是 ion。 Kalau misalkan Paulus seandainya memakai kata kosmos, bukan rice cooker ya Bapak Ibu ya, tapi kata kosmos. 如果或者假如使徒保罗用的原文是 cosmos 的话， Itu lebih mengacu Fancy. kepada tempat, bumi, keadaan di mana kepada sebuah tempat. 那它就是指一个在世上的一个地方。 Tetapi kata aion jangan menjadi serupa dengan aion.
但是如果他用这个 ion 的原文， ini adalah lebih bermakna kepada zaman era. 那就是说，他的意思就是一个时代。 Jadi ketika dia berkata, jangan serupa dengan aion, jangan serupa dengan zaman ini, jangan serupa dengan yang sementara dalam dunia ini. 所以当他说不要效法这个世界，用 ion 的原文来讲的时候，就是他的意思就是说，不要跟这个时代的人一样，这个暂时的时代的世界一样。 Zaman di mana kita berada adalah hanya sementara. 那我们所在的现在这个时代，只是很暂 Yang 时的， sifatnya fana dan tidak abadi. 那一下子就过去了，是不永恒的。 Jadi Paulus ingin berkata, jangan berpikir seperti aion, jangan berpikir terus hanya untuk yang sementara untuk zaman ini. 所以当使徒保罗说你不要为这个 ion 而活，就是说你不要为这所有暂时的事情去服务，去追求。 Paulus di sini bukan berarti anti untuk hal-hal yang ada secara sementara. 但是在这里不是说使徒保罗反对这个暂时的所有的事情。 Pekerjaan adalah suatu hal yang sementara. 我们的工作也是暂时的， Tetapi bukan berarti manusia tidak boleh bekerja. 但那也不代表说使徒保罗说你不要去工作。 Tetapi apa yang menjadi tujuan kita bekerja, di sanalah kita memberikan nilai kekalnya. 但是当我们工作的时候，我们加上什么样永恒的价值，那个才是有永恒的角度来看。 Paulus ingin mengingatkan kita bagaimana kita memaknai segala hal-hal yang sementara di dunia ini sehingga memiliki nilai kekekalan. 那使徒保罗是要鼓励我们要加上这个在暂时的事上有含永恒的意义在里面。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, 就那亲爱的弟兄姐妹们， ada banyak orang ketika hidup di dalam dunia ini hanya berfokus untuk hal-hal yang sementara. 有很多人在这世上，他活着是为了世上暂时的事情而奋斗。 Dan seringkali untuk memikirkan kekekalan dan mengatakan nanti. 他们会想，如果要讲永恒的事，要等以后再想。 Padahal salah satu cara untuk kita memberi persembahan yang hidup kepada Tuhan adalah pikiran kita itu harus berubah untuk melihat sesuatu. 其实，如果我们愿意献上一些我们的身体或者我们的思想成为一个活祭，我们的生命我们的想法要有改变。 Jangan terus memikirkan dan berfokus kepada yang sementara dan fana. 我们不要专注这个暂时所有的事情， Tetapi berilah makna kekekalan di dalam hal-hal yang bernilai fana itu. 但是要在这个暂时的事上再加上一个有含永恒意义的价值。 Nah, jadi contohnya 举一个例子， uang itu fana. 钱也是一个很短暂 Tetapi 的， dia bisa memiliki nilai kekekalan. 但是它也会有一个永恒的价值。 Contohnya, 举一个例子， kalau kita makan all you can eat yang seharga 150.000, 当我们去吃那个自由餐的时候，我们可以一个人花了15万， kita bisa makan sepuasnya. 自由餐是吃到我们饱了为 Apakah 止。 dosa? 是否我们犯罪了？ Tidak. 我们没有犯罪。 Nah, setelah kita makan puas, besok pagi seperti biasa kita pasti, mohon maaf, ke kamar mandi. Itu kan Nah, sehat, pencernaan kita 如 lancar. 果我们晚上吃了很多，吃了很饱，那早上肯定会去上厕所的。 Itu kita memakai untuk hal-hal yang rutinitas. 这个是我们日常生活里面的事情。 Nominal 150. 我们使用了15万的时间，Tetapi 15万的 sebaliknya 钱去吃东西，但是相反的， Ketika yang 150 itu kita memberi persembahan 我们当这个15万的钱献上给主， atau kita memberi menolong seseorang yang sangat-sangat membutuhkan, 或者我们把这个15万的钱去周济别人需要帮助的人， maka di sanalah dia memiliki nilai kekal. 那这个钱花出去就会有一个永恒的价值。 Ini makna daripada poin kedua. 这就是我们第二个特征的意思。
Bagaimana kita memaknai nilai-nilai yang fana itu, kita berikan di dalamnya makna 我 kekekalan. 们怎么样把这个短暂的事情或者事物加上永恒的价值？ Karena hanya dengan demikian kita tidak berpikir serupa dengan dunia. 因为唯有如此，我们才不效法这个世界。 Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, 那第三个特征是什么呢？ tidak berpikir duniawi adalah terjadi melalui transformasi. 那是不按照这属世的方式思考，是通过心意的更新。 Kalau di dalam Alkitab dicatat di sana, berubahlah oleh pembaharuan budimu. 那就在这个罗马书所记载的，只要心意更新而变化。 Di dalam bahasa aslinya di sana memiliki makna adalah berubah pembaharuan akal. 那其实，在原文里面就是说，在你的理智上，你要要 Yang 更新 berubah 有改 cara 变， berpikir kita. 使我们能够改变我们的想法。 Jadi artinya yang berubah itu adalah di dalam, bukan yang di luarnya. 那我们的改变不是在外表上，但是在内心。 Bukan material yang nampak, bukan fisik kita, bukan jasmani, bukan penampakan kita, tetapi di dalam. 不是我们的外观， Internal 我们的身体，我们可以看见的身体，但是我们的外在，但是我们的内在。 Bagaimana cara kita untuk mempersembahkan hidup yang berkenan? Kita harus berubah dari dalam. 那我们怎么样能够献上一个心意更新的生活呢？就是我们要从里面改变。 Ketika kita hanya mengubah kemasan, hanya mengubah penampakan, 当我们只改变我们的外观，改变我们的包装而已的时候， maka sesungguhnya kita belum mengalami transformasi atau perubahan yang sesungguhnya. 那就是说我们里面根本没有得到主的陶造或者圣灵的陶造更新变化。 Di Afrika Selatan ada seekor burung yang berwarna, bulunya warna kuning. 那在南非有一只鸟，它的毛的颜色是黄色的。 Oleh keahlian seorang seniman, bulu burung itu diubah, dibuat warna-warni. 一个技术这个专家，他把这个鸟的颜色改变了。 Dengan cara 怎么改变呢？他的方法是， dia mengambil cairan kodok yang berwarna hijau, 他去拿那个青蛙的这个绿色的那个叶， setelah diproses, 然后他经过一个处理， maka dia mengambil burung yang berwarna kuning tadi, bulunya beberapa dicabutin. 然后他就抓住这只鸟，然后把它的几根毛拔掉。 Setelah dicabutin, maka dia mengambil suntik, menyedot tadi yang cairan warna hijau dan disuntikkan di bekas-bekas cabutan bulu itu. 那他把这个用针拿起这个绿色的叶，就打到它的这个被拔起来这个毛的根。 Beberapa waktu kemudian, maka mulai tumbuh bulu di bekas cabutan itu. 那不久之后就长了一个另外的毛出来。 Warnanya apa? Warna hijau. 那它的颜色是什么？是绿色的颜色。 Jadi burung itu sekarang warna bulunya dua, kuning dan hijau. 所以这只鸟现在有两种的毛的颜色， Penampakannya 就是 udah berbeda. 黄色跟绿色，它已经有改变了。 Tetapi 但是 apakah kebiasaan karakter tabiat burung itu berubah? Tidak. 是否它的坏习惯，它不好的习惯会改变呢？不会改变的。 Bila kebiasaan burung itu sebelumnya dia senang di tempat-tempat yang lembab, dekat air dingin, maka tidak otomatis dia berubah senang di padang gurun, daerah panas, daerah terik, enggak. 如果之前它是在一个很湿的环境里面，它现在不会改变成它要去沙漠那边干涸的地方。 Kadang yang berubah itu hanya luarnya, bulunya, tapi karakteristik daripada burung itu enggak, tetap 因 sama. 为它的改变只是它的外表，它的外观改变，它的毛的颜色改变，它的里面根本一点都没有改变。 Ketika Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. 但使徒保罗告诉我们，劝勉我们要只要心意更新。 Kata yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, metamorfosis. 那在这里就是
原文说就是完全的一个改变。 Sebagian besar kita tahu itu apa yang disebut proses metamorfosa. 那我们知道是这个完整的改变的一个过程。 Kata ini dipakai ketika ulat berubah menjadi kepompong dan kemudian berproses menjadi kupu-kupu. 那就是从怎么样变成一个这个美丽的蝴蝶的过程当中， Proses ini disebut metamorfosis. 这个过程就是因为 metamorphosis。 Ketika Paulus berkata berubahlah oleh pemenuhan budimu, maka kata ini dipakai oleh Paulus. 所以当时的保罗说我们要心意更新变化，就是用这个词。 Ketika seekor kupu-kupu sudah berubah dari ulat ke kepompong, dia benar-benar berubah total. 所以当一个这个虫变成一个蝴蝶的时候，它是完全的改变。 Dia bukan lagi seekor ulat yang berjalan, maksudnya dengan apa? Tanpa kaki ya. Jadi ya bukan berjalan lah dia. Istilahnya apa ya kalau yang tanpa kaki itu? Pokoknya ulat itulah ya berjalan. Dan tapi kalau kupu-kupu dia sudah terbang karena punya sayap. 如果这个虫是它在土地上爬的，但是如果它已经变成一个美丽的蝴蝶，它是在那边飞的， Dia tidak lagi sama. 它已经不一样了。 Nah, demikian juga dengan kehidupan seseorang sudah diubah oleh Injil. 那同样的，一个人的生命被福音所改造，被福音所更新的。 Sebelum percaya, sebelum di dalam Kristus, dia tidak bisa untuk tidak melakukan dosa. 在他还没有被福音更新的时候，他无法不犯罪。 Tetapi setelah dia ada di dalam Kristus, dia mampu untuk tidak berbuat dosa. 但是当他已经更新了，然后他有变化的时候，他已经能够不犯罪了。 Karena ada Roh Kudus yang mendiaminya. 因为在他的心里面有圣灵， Kita akan berubah 我们会有改变的。 bila kita sudah benar-benar di dalam Kristus. 如果我们已经真正的在主 Roh 里面， Kudus akan mengubah kita. 圣灵会一天一天的改造我们， Kita akan mengalami transformasi. 我们会有很大的变化。 Bukan karena kita, 我们不是靠我们自己的能力， tetapi Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. 但是圣灵不断的在我们心里面动工。 Bapak Ibu yang terkasih, 兄弟亲爱的弟兄姐妹们， apakah kita sudah mengalami transformasi 是否我们已经得到改造了？ sejak kita mengenal Tuhan sudah setahun, 10 tahun, 20 tahun atau lebih? 就是自从我们信主1年、2年、10年、20年， Apakah kita masih tetap sama? 是否我们还是同样的我们以前的我 Apakah 们？ sifat kita masih tetap sama? 是否我们的性质、我们的性格还是一样的？ Iman kita, rohani kita masih tetap sama? 是否我们的信心、我们的里面还是一样的？ Artinya kita stagnan, tidak bertumbuh. 那就是我们没有成长，就是在那里， Atau mungkin terjadi kemerosotan. 或者反而我们会更衰退了。 Kalau dulunya begitu setia, begitu semangat, begitu luar biasa berdoa, baca Alkitab. 如果以前我们很热心的去读圣经、去祷告， Sekarang terjadi perubahan, tetapi bukan semakin lebih baik, stagnan atau mengalami kemerosotan. 但是现在不是变得更好，反而是一样的，或者变得更 Bapak Ibu 坏 yang 了。 terkasih, 主内亲爱的弟兄姐妹们， mari kita memberi hidup kita untuk terus diubah oleh Tuhan. 但愿我们把我们每个人的生命交托于主，让他来陶造我们。 Karena itulah satu-satunya cara jikalau kita ingin memenuhi, menggenapkan ayat yang pertama tadi. 因为那是唯一的一个方法。如果我们要做到，罗马书第12章的第1节， Memberi persembahan yang hidup kudus dan berkenan. 就是将我们的身体献上，成为一个圣洁的、 Caranya satu. 讨神喜悦的奉献。 Berubahlah. 那我们的方法是什么呢？就是我们要改变。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus dibaharui sehingga hidup kita
memperkenan Tuhan. 但愿主不断的帮助我们，使我们的生命一天比一天的得到圣灵的更新，我们能够更讨主喜悦。 Amin. 아멘.